the class, maybe let me share with you a little bit on the learning. Okay, ramai daripada awak kan, sometimes kan, kenapa student saya gagal? Okay, kenapa student saya gagal? Most of the time, last time, saya rasa saya dapati banyak pelajar yang gagal sebab the most important part, they don't want to put the effort on the assignment. Assignment di institusi pendidikan tinggi kan, di any polytechnics, college community, or even universities kan, sebab saya telah melalui Universiti Putra Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Sains Malaysia. Okay, so saya tahu. Jadi kebanyakan daripada universiti dan IPT ini kan, kita memberikan pelajar untuk membuat assignment, quiz, tutorial exercise, and then kita membuat test dengan tujuan untuk membantu pelajar. Because why? We don't want you to put 100% of your 100% on your final exam. Because if you put 100% on your final exam, if you fail, then you fail lah. Tetapi kan, that's why kita ada penilaian berterusan in order to help you. On the video, everyone, saya tak mau cakap dengan katung. Jadi, apabila kan kita melakukan penilaian berterusan ini kan, student satu-satunya peluang untuk awak skor markah yang tinggi untuk overall through the PB. Every single quiz ke, tutorial ke, awak tidak boleh skip. Okay, sometimes saya agak kecewa dengan pelajar politeknik. Pelajar politeknik mereka bukan bodoh, tapi mereka tidak committed. Orang luar beranggapan pelajar kita sangat malas kan, tapi sebenarnya bukan malas, tapi sebenarnya bagi saya adalah you all tidak ada komitmen. You all beranggapan study is study, and then you all telah dimanjakan. Dimanjakan maknanya awak percaya nanti hampir gagal atau Dr. Allen akan push out the marks untuk awak lulus. And no, this thing won't happen in my class. In my class, 100% from your effort. So, awak kena tahu benda-benda ini. Next one is the lecturer-student relationship. Awak kena tahu jaga relationship ini. Relationship ini kan bukan bermaksud kan awak bodek saya. Tak payah bodek saya pun. Awak tak bodek saya, gaji saya masih berjalan. Okay. Tapi what I mean by relationship is awak kena angkat saya macam supervisor awak, and you are my pengikut. In order to learn something, you need to get from me, right? Jadi hubungan itu penting. Tetapi apa yang berlaku di politeknik adalah student menggunakan pendekatan yang salah. Bodek pensyarat. Bila bodek pensyarat, oh, doktor sangat handsome. Saya memang handsome, saya tahu. Oh, doktor pakai kereta besar. InsyaAllah kereta saya akan jadi lebih besar macam kapal terbang nanti. Okay. So, no need. Benda-benda ini tidak perlu. Yang saya perlu adalah awak sentiasa menghubungi saya untuk discuss. But maybe due to this pandemic COVID-19 kan, dia telah menimbulkan masalah kepada kita untuk terus berhubung antara satu sama lain. Okay. But berbulan-bulan, berminggu-minggu sehingga hari ini kan saya nampak sudah siapa yang ada effort untuk lulus dalam discrete math, saya sudah nampak. Every semester kan, when come to the mid of the semester, pertengahan semester, saya akan membuat satu analisis sendiri. Pelajar ini layak untuk lulus, pelajar ini tidak layak untuk lulus. Kalau saya letak pelajar ini layak untuk lulus, meaning to say I can see your efforts and then you do very best on your assignments, everything. So, kumpulan pelajar inilah saya akan cuba membantu untuk skor markah yang paling cantik. Kalau saya kata pelajar ini tak layak untuk lulus, meaning to say 100% I leave it to you. So, kalau markah awak skor 7/10, 7/10. Kalau 6/10, 6/10. Kalau 1/10, 1/10. Okay, I leave it to you. Bukan bermaksud saya tidak mau tolong, tapi I leave it to you 100%. So, that's why class. Okay,
learn from me. Okay, learn from me. Always learn from me. Saya sudah bagi banyak benda untuk awak. And if you learn from your senior mesti akan beritahu awak atau talent kan. You kena tahu saya. You tahu saya kan, saya tak akan kerja sampai langsung tak membantu. Tapi kan, you have to use the right approach. Okay. Macam hari ini. Kenapa saya kata awak kena datang hari ini? Because I'm going to share with you a lot of tips for your test. You don't want to come? Of course, you cannot answer my questions. And then my class kita, I always inform you, this is very important. When I say very important, you know what I mean. Okay? Benda-benda yang saya kata very important, sila belajar dan belajar dan belajar sampai awak tidak perlu tengok kertas itu, awak boleh faham sudah apa yang awak nak belajar itu. So, this is how I help my student. Saya memang ikut cara pensyarah saya dulu di universiti kan. Cara dia mendidik saya, cara saya mendidik awak. Sama sahaja. Tak ada banyak berubah. Cuma tahap garang itu kan sama macam pensyarah saya juga. Kalau pensyarah garang dengan saya garang dengan awak. Nak balas balik. Okay? But so far so good. Now, let me share with you. I want you to see your PB, markah PB. Okay, now. Saya nak buka markah PB awak semua orang. So that you nampak hakikat sebenar apa yang sedang berlaku untuk markah PB awak. Mana markah PB ya? Session 1, session 2, session 3. Okay, sekejap kelas saya tengah buka. Laptop saya sudah mau hancur kerana COVID-19 kali ini kan. Asyik pakai laptop ini kan sampai dia sekarang makin hang. So I need to buy another. I bought already. Tapi ini laptop lama. So dia very slow. Saya rasa RAM dia tak cukup sudah. Okay, sudah ada. Now I want to share with you. Bagi saya markah bukan suatu benda yang sulit untuk you all fikir markah PB sekarang. Tapi I let you see because I want to make you realize that this is what happening now. Kalau awak masih lagi tak nak tengok sekarang kan, sampai bila awak nak tengok? Adakah awak nak tunggu sampai awak gagal di script maths baru awak sedar keadaan awak rupa-rupa dalam keadaan bahaya, betul tak? That's why I want you to see your markah PB. Okay, boleh tengok markah PB kelas? Boleh tengok? Yes, Doktor. Boleh, Doktor. Okay. Kalau awak tengok markah PB awak sekarang kan, di sebelah sini kan, bilangan ini kan, saya telah maklumkan awak untuk test minggu depan sini kan, ini, nampak tak bahagian ini? Bill, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah kod pelajar awak. Dalam setiap assessment online saya akan suruh pelajar isikan kod pelajar. Make sure awak isikan kod pelajar ikut nama awak yang telah saya hantar. For example, you tengok sini. Okay, Chia Chung, what is your code pelajar? 31. 31 here. Okay, Onya, are you here, Onya? Onya, awak di sini tak, Onya? Yes, sir. Onya, apa pelajar? Apa kod pelajar awak, Onya? 28 lah. Tengok dia tak tahu. Mari kita tengok Onya berapa. 37. 37, salah. Tak payah pura-pura belagak berlakon sana. Di luar sekarang tengah kerja, betul tak? Mana ada ke rumah. Ingat ini ya, Onya 37 don't put the wrong one Kali ini siapa kalau letak pala dia bukan game ada. Macam contohnya kan. Okay, Champing dia punya nombor 51, Saving 52, Irfan 53, Jocelyn 54. Sebab mula-mula ada 56 orang pelajar tapi seorang sudah drop out.
So drop out dan kita cuma tinggal 55. So nombor semua akan berubah. Jadi sila ingat ini. Saya akan hantar lagi sekali nanti yang ini dalam grup masing-masing kan, untuk awak tahu nombor yang terkini. Okay. Sebab nombor ini jangan salah ha. Kalau awak salah nombor ini, awak akan timbul banyak masalah kepada saya untuk cari di mana awak. Alright, now you tengok case study awak. Kalau awak tengok sini, case study 10 markah. End of chapter awak 20 markah. Quiz 15 markah. Peratusan test minggu depan 15 markah. So all together 60 markah. Tetapi awak kena ingat, 60 markah sesuai di hujung sini ada 100 markah, betul tak? Kalau awak gagal PB awak 50, kurang daripada 50, awak tidak perlu duduk test sudah. Awak akan gagal juga. Discrete math, PB, PA dua-dua kena lulus. Maknanya siapa yang 100 markah di sini, make sure you dapat 50 dan ke atas, baru lulus. 50 dan ke atas, baru lulus. So, awak tengok contohnya kan, case study awak, okay? Orang yang tidak hantar terus dapat kosong. Macam contohnya Muhammad Fadris. Okay. Misalnya contohnya Dayan Nurul Fazira. Tak hantar. So kosong markah. So orang yang kosong ini kan, kalau awak nak hantar semula kan, macam Fleming, Elton Joel, okay, macam Muhammad Aino, macam siapa lagi, macam contohnya Andy Chua 4.5 sahaja, Nafriza 4.5 sahaja, and then macam Petiana 4.5. So orang-orang ini kan, kalau awak nak hantar semula kan, saya boleh terima. As I said before, dengan syarat video anda mesti how to say, you really put the effort and then boleh memberi satu kejutan kepada saya. Wow, hebat betul cara awak construct the video. Kalau tidak biasa-biasa saja, I'm not going to mark. Alright? So this is the second chance that I give it to those students yang tak dapat markah rendah. Siapa yang dapat markah kurang daripada 7? Kurang daripada 7, semua layak untuk menghantar video buat kali kedua. Begitu juga untuk pelajar session 2. Okay? Begitu juga untuk pelajar session 2. So all the students kan yang dapat markah kurang daripada 7 layak untuk membuat video semula dengan syarat video itu mengejutkan saya and then markah maksimum hanya 7 markah. Markah maksimum hanya 7 markah. Markah maksimum ialah 8 markah. 8 markah. So misal kata Eric. Eric, are you here Eric? Eric Song. Okay, hilang sudah orang. So let's say for Eric kan, Eric dia dapat 7 markah. Tapi dia nak score 8 markah, boleh. You boleh hantar semula untuk 8 markah. But I leave it to you, sama ada awak rasa 1 markah ini penting ataupun tidak, I leave it to you. You buat your own judgment di sini. Okay, now tengok markah end of chapter awak. Ini markah end of chapter awak. End of chapter, I'm not going to redo. You tak datang, kosong terus. You tak hantar, kosong terus. Okay, so end of chapter semua sekali. Quiz, maka semua pun sekali. Test minggu depan 15 markah, bila masuk saya rasa awak akan mula nampak markah 60 ini berapa markah yang awak score sudah. Okay, so any question you want to ask me about your PB? Okay, no questions. So the most important part is tolong ingat nombor awak sebagai kod pelajar awak. Dan ini adalah markah untuk session 2 sebab kita buat recording yang akan diberi kepada session 2. So saya pun tunjuk markah session 2 So session 2 orang pun sama juga. Kalau case study awal less than 7 ataupun 7 markah dan 7 dan kurang, maka awak boleh hantar semula dengan syarat video ini betul-betul mengejutkan saya and then markah maksimum untuk video kali kedua hanya 8. Hanya 8. Okay, baru adil untuk orang yang dapat 8 dan ke atas. Alright, so awak tengok. So begitu juga untuk orang session 2, sila ingat nombor awak ikut yang ini. Alright.
So this is about your marker PB. Okay, your marker PB. Now, minggu depan, the next one is minggu depan. Minggu depan, 1 week, saya nak habiskan set, relation, and function. Set, relation, and function. Be prepared. We need to go very fast. Kalau tidak, saya takut tak boleh siapkan syllabus sudah. Okay, set, I will go very fast. Okay, sebab set bagi saya, this is a revision from your form 5 and your maths 1. So if you know your form 5 set, operation of set, ya, macam yang apa tu, union, apa lagi, union, and then the common set, equal set, subset, itulah yang kita akan buat minggu depan semua. So very fast. And then after set kan banyak benda awak akan lakukan, ada quiz lagi, awak akan ada tutorial exercise lagi, semua akan buat online. So minggu depan, I tell you first, minggu depan for session 1 and session 2, don't skip the class. Memang banyak assessment akan kita buat online selepas kita tamat any one of the set ataupun relation ataupun function our sector. Alright. Now, today kita dah habis boolean algebra kan, betul tak? Kita sudah habis boolean algebra kan, betul, Cacong? Okay, thank you Firdaus. Yes, okay. Yes. Now, today we will do a little bit revision on your test 1. Ingat very important. Nampak my whiteboard? Nampak whiteboard dah kelas? Hello, nampak whiteboard? Nampak. Nampak. Okay, now next week bila awak buat test kan, okay. Nampak, Nampak. Berapa kali dia baru kata sekarang. Okay, next week dalam test awak kan, your name tolong tulis nama penuh. Registration number, tolong tulis nombor pendaftaran awak dengan betul. Sebab kalau siapa letak kod pelajar yang salah, saya masih boleh cari guna 2 perkara ini. Yang ketiga, kod pelajar. I use the capital letters for this one, kod pelajar. Saya tulis di sana juga, saya kata isi kod pelajar dengan betul. Ingat, salah ini, salah kod pelajar isi, tolak 1 markah daripada test awak. Tolak 1 markah daripada test awak. Okay? Now, as I said, your focus is the first thing, your truth table. Betul tak? Your truth table. When you study the truth table, remember jangan lupa belajar tentang conjunction. Jangan lupa belajar tentang disjunction. Okay. Jangan lupa juga study on the conditional statement. Okay. And by conditional statement. Because why? Every time when we do the questions on the truth table, inilah bahagian-bahagian yang akan diuji. Normal. Okay. So ini bukan bocor soalan, tapi ini memang akan diuji. Okay, because when truth table, you cannot do the truth table without 4 perkara ini. Okay, now let me show you one example. One example, we do it together. Semua orang pegang pen, ambil sehelai kertas, salin soalan saya. Soalan saya, for example, katakan ini P and katakan P and if P then Q. P and if P then Q, and then kurungan besar, and then negation Q. Okay. Mari kita buat sama-sama untuk soalan ini. Contohnya, contohnya soalan ini. So soalan ini awak tengok adalah gabungan daripada conjunction. This is conjunction. This is conditional statement. Okay. Mungkin saya tambah satu lagi. So jangan lupa kita ada juga negation. Kita ada juga negation, jangan lupa. So mungkin saya buat yang ini untuk negation sikit. Okay, not Q, negation. Okay, how are we going to build the truth table? In your final exam kan, kalau awak punya final exam adalah face to face kan, ingat, mesti buat truth table dengan cara yang betul, iaitu menggunakan beta. Okay, menggunakan beta.
So, apa yang saya nak buat sekarang? Okay, this is the variable P. This is the variable Q. So, saya hanya ada dua variable sahaja. So, I need how many rows? 2 square n. Remember this formula? 2 square n. 2 power of 2, the answer is 4 rows here. Saya perlukan 4 baris di sini untuk truth table saya. Jadi, in your final exam kan, kalau soalan macam ini, sila lukis dengan betul-betul. Gunakan pembaris awak. Jangan macam saya sekarang. Okay. Kita akan buat mana dulu? Kita akan buat this one dulu sebab ini di dalam bracket. Lagipun dia conditional statement. Maka saya akan buat if P, then Q. If P, then Q. Okay, now. Untuk isi the first column here, true, true, false, false. True, false, true, false. Okay. Now, if P then Q, apa solution dia? Apa jawapan dia? Remember the one I said, the conditional statement. Satu-satunya adalah true, false, then the answer is false. Yang lain semua true kan? So, awak kena cari true, false, then the answer is false. Yang lain confirm semua akan jadi true. Now, settle this one. Now, we need to focus on this bracket. Bracket hitam ini. Sebab dia bracket besar. So, P and if P then Q. P and if P then Q. Okay, another column here. N. This is N. Conjunction. Conjunction means dua-dua kena true, then the answer going to be true. So, ini true and true. So, jawapan ini confirm true. Ada lagi true tak? No. We cannot see any more true. So, the rest of the answer should be false. Okay. Now, you settle this one. Bracket sudah settle. Tetapi sini adalah negation Q. Negation ini kena selesai dulu. So, negation Q, mari kita buat dulu. Apa maksud negation Q? Not Q. Q, true akan jadi false. False akan jadi true. So, dia terbalikkannya semua. Okay, now. Sekarang baru kita buat semua. P and if P then Q, the whole thing here yang ini, then not Q. Sama juga. Make sure true, false, false. Ikut ini, conditional statement. Make sure ikut ini, conditional statement. So, true, false, the answer is false. Ada lagi true, false tak, kelas? Can anyone tell me ada lagi true, false? No. So, sekarang kita akan buat true semua. So, dalam case ini, can you tell me, is this tautology? Is this tautology? Adakah truth table ini, soalan ini tautology tak? Is this tautology? No, Doctor. Not tautology. Can you tell me, tautology. what is tautology? What is tautology? All the end results are All true. the end results are true. End result. Which one is the end result? Dekat sebelah kanan pada hujung. Adik, ini panggil apa? Last column. This is the last column. The last column, dia kena semua true, then dia baru akan jadi true. Okay, dia akan true, lepas tu kan baru akan jadi true again. Okay. Okay, Arif baru masuk. Now, so sekarang ini adalah tautology. Tautology kalau dalam statement yang betul, how to define the tautology? Macam Daus kata tadi, the last column is all are true, right? Meaning to say, jawapan semua ini kan, with all possible true values. Then this is what you call tautology. Okay, this is tautology. Ingat ini ya, kelas. Okay. Now, the second question, I told you already, the second part that you need to focus adalah how are you going to write? Okay, how are you going to write the English sentence?
the English sentence by using the symbol that you learn. Okay, what is this? What is this? Class, what is this one? Not P. Not P. Not P. What is this one? Not P and Q. Not P and Q. Okay. Contohnya apa lagi? This one. What is this one? This is biconditional. How you read this one? P is or P is and only is Q. Okay. P if and only if Q. Okay. Now, what about this one? If Not Q, then not. If you must start with if, because why this is conditional statement, be careful, class. If not Q, If Q is not Q, okay, then not P. then it is not P. Be careful. Ramai orang kan setiap kali nampak ini kan, you only think of then. Tapi remember, conditional statement kan mesti ada if, mesti ada then. Dua-dua kena ada. Alright? Now, I show you one example. I think this one you have done in your tutorial exercise kan. Macam mana kita nak cari jawapan ini? Katakan contohnya, saya bagi gambaran sikit. Awak kena study semua benda yang telah saya berikan. Okay, so memang akan ada soalan yang saya ubah suai dari sana. Okay, contohnya sekarang I give you P. Statement P katakan Polytechnic decided. Okay, Polytechnic telah putuskan. Putuskan apa? Saya tak tahu. Q katakan the students have been apa? Quarantine. Quarantine. Okay, quarantine. Okay, now katakan contohnya I got one statement P, another statement Q. P, Polytechnics decided. Q, the students have been quarantined. The students have been quarantined. Kesian betul. So now, can anyone would like to try? Tell me the English sentence. Katakan not P. Not P. Siapa mau coba? Yuhu. Siapa mau coba? Anyone? Polytechnic did not decided. Say again, Daus. Polytechnic did not decide. Okay. Polytechnic is not decided. Okay. Polytechnic is not decided. Okay. Then you say this one is your polytechnic is not decided. Grammar salah tidak apa. Yang paling penting I want to see this keyword not decided. Then awak akan dapat markah in your exam. Contoh macam ini. Okay. Next question. Anyone that knows contohnya siapa? Saya mau tengok siapa. Saya nak panggil orang. Ini cara ambil kehadiran. Awangku. Are you here? Awangku Haziq? Awang? Tek Wong? Tek Wong? Oh sorry, ini session 2 Salah panggil orang. Malu aku. Okay. Afisha. Muhammad Afisha bin Iskandar, are you here? Scarlett. Elton. Fleming. Hello. Amiro. Leong Kai. Danny.
Semua tidak ada. Tapi buat apa kita nak buat kelas ini? Tak short sendiri ke? Mungkin short sendiri kot. Terran. Yes, doctor. Luckily my dear Terran is here. Terran, can you try to read this one for me, Terran? Not P and Q. Not P and Q. Polytechnic is not this site and the students have been quarantined. Okay. So you say Polytechnic is not decided and what? And the students have been quarantined. Is this what you say? Yes, doctor. Okay, now awak tengok kan, parent bagi jawapan yang straightforward kan, dia ikut simbol exactly. Saya tak kata salah, jawapan ini betul, tapak markah juga, betul. Tetapi let's say, do you have any equivalent statement to this one? Polytechnic is not decided and the students have been quarantined. Polytechnic is not decided and the students have been quarantined. Gunakan ilmu pengetahuan anda semua dalam bahasa Inggeris. Sebab saya takut let's say nanti soalan dalam bentuk objektif kan. Kalau tak nampak jawapan ini macam mana? Jadi awak kena cari makna yang lebih kurang sama. So what I can write is, I can say in this one. So awak cuba tengok kan, sama masuk tak? The student, if I said the students have been quarantined. The students have been quarantined. Apa keyword dia? Polytechnic, kalau saya terbalikkan. Polytechnic is not decided. Kalau saya terbalikkan ayat ini, saya kata, the students have been quarantined. Then, apa perkataan itu? Polytechnic is not decided. Any idea, kelas? Rasanya nak letak apa perkataan ini? Kalau awak masih letak perkataan and. Kalau awak nak letak perkataan and kan, maka jawapan ini akan salah sebab awak translate direct pun tidak betul sekarang. Now, other than and, apa lagi yang boleh saya letak? If. Why conditional? Ini kah? If kah? Then. If and only. Tengoklah, kalau awak letak if then kah, maka dia akan jadi bersyarat. Bila jadi bersyarat, tak sesuai. Apa perkataan yang boleh saya guna? Dua perkara ini semua berlaku semasa. Satu, quarantine sudah berlaku. Polytechnic not decided pun sudah berlaku. So, apa perkataan dia? Okay, I give you one keyword. But. Apa perkataan ini? But. But. B-U-T. Sebab and, but, semua ini telah menunjukkan dua perkara berlaku pada satu masa. So the students have been quarantined, but Polytechnic is not decided. So next time please remember this one conjunction kan tidak semestinya hanya and. Kalau awak tulis terbalikkan dia dua ayat ini, Polytechnic is not decided dengan the students have been quarantined, terbalikkan ayat ini, awak boleh gunakan but. Betul juga. You see, at least you learn something new this morning. Okay, now one more. Okay, one more. Siapa mau coba? Hasheni, are you here? Siapa panggil saya? Nofikri, Muhammad Nofikri. Sharifuddin. Yes, who is this? Who called me just now? Nofikri. Nofikri. Okay, Fikri, would you like to try one question? Boleh Doktor, boleh. Okay, boleh lah.
Salah pun saya tak boleh pukul kamu dalam online. Nak pukul macam mana? Kecuali saya sebarkan virus komputer. Rosakkan PC awak, rosakkan handphone awak sahaja. Saya ada antivirus. Betul kan? Okay, now. Okay, Fikri, try this one. Apa yang awak nak tulis ayat dia? How, Fikri? Dah block saya. Only decided if they just What is your P? Poly decided if and only if the Poly decided if and only if the student have been quarantined. Yes, Polytechnic decided. Okay, you can say Polytechnic decided if and only if. Ini kena betul if and only if the students have been quarantined. Tetapi kalau awak nak tulis secara terbalik, okay, you kata the student has been quarantined if and only if Polytechnic decided. Then something is wrong. Tak boleh Ini kena ikut exactly. Alright. Okay, maybe one more question. Anyone would like to try one more question? Yeah. Anyone would like to try? Ini semua pengecut ini, pengecut ini. Tak guna pun dia. Nanti kahwin pun dapat anak pengecut macam tikus juga. Champing, are you here, Champing? Champing, Chiu Champing. Champing not here, doctor. Wah, Fazenda, are you here, Fazenda? Number 55, Fazenda. Berapa orang dalam kelas sekarang? Winnie, Mabia, Winnie, are you here, Winnie? Saya ada 55 orang. Tetapi yang masuk, wah, 24 sahaja. Hebatnya. Jangan keluar kelas, saya mau ambil kehadiran. Kehadiran 4 jam. Cukup untuk tahan orang masuk exam. Ini penting. Now, Nuring, are you here, Nuring? Yes, doctor. Okay, Nuring, bagus. Nuring, coba jawab soalan ini, Nuring. P ini not Q. Okay, Nuring, coba. Nampak soalan di mana tak? Di sini ya soalan. Okay, Nuring, coba. Polytechnic decided if and only if the student have been not quarantined. Have been not quarantined. Have not been quarantined Have not been quarantined Okay, so at least you all know already this one so please make sure you study class. Okay, please make sure you study. Okay, so ini tips yang kedua yang saya boleh beri awak. So let's see the third one, yang ketiga. I ask you all to study the kernel map. Am I right? Kernel map. So the kernel map, you have to practice all the rules, learn about all the rules of kernel map. Okay, syarat-syarat dia. Now, let's see one example, one example. Saya nak tanya sekarang yang ini. Kalaulah ini kernel map saya untuk, for example, 3 variable. 3 variable. Katakan I put this one AB, this one is C. Okay.
So apa yang saya nak letak di sini kelas? Can anyone tell me? Apa dua nombor yang saya belakang ini? 0 and 1. 0 and 1 ke or 1 and 0? Can you double confirm for me? Are you sure 0 1 or 1 0? 0, 1. 0 1. Okay. Semua orang tulis ha. Make sure you catatkan dia ha. 0 1. Now, this is 0 and 1. 0 and 1. Okay, now. Di sini pula macam mana? Di sini pula macam mana? Zero, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Oh, okay, bagus. Sudah hafal. 0 0, 0 1, Double 1 and 1, 0. 1 and 1. 1, 0. Okay, 1 0. Okay, now let's see. Kalau saya nak letak, you tell me where I put ha. Okay. Ataupun saya letak macam ini saja. Okay, kalau saya letak ini. Kalau saya letak 1 1 dan 1. Okay. How many groups I can group from here? Only 1. Only one? Are you sure? Two, Doctor. Two groups. Two, you tengok kan? Oh, This two. is one group. Betul? This is one group. Another group, remember saya sudah kata hujung dengan hujung boleh groupkan dia kan? Ini, group ini dengan ini, one group lagi. Betul? Kena tahu ini ya. Maknanya awak belum tahu lagi. Siapa cakap tadi? Cecung ke? Yes, Dr. Me. Cecung belajar yang the rules of the Kinamet map. Okay, now try one more again. Kalau saya ada sekarang di sini, how many groups are there? Two. Siapa cakap ini? 4. Yang cakap 4 itu kan boleh pergi cari tempat tinggi lompat pokok tu. Tak boleh 4 kelas. Saya cakap kalau awak group macam ini wang kan tak sesuai sebab Kinamet maukan yang paling kurang. Okey, kita maukan yang paling kurang. Jadi kalau tak boleh 4, berapa ya kelas? Berapa? 2. Okey. Kalau awak kata 2, maksudnya macam mana? Awak nak group macam ini satu group, ini satu group, betul? Betul tak? Lagi satu pun boleh doktor, yang macam C. Dalam kes ini tidak sesuai sebab awak telah menghasilkan 2 group. 2 group masih lagi kira banyak. Awak masih lagi sedang membazir sikit. So kalau soalan saya macam ini, macam mana saya boleh group seperti ini? Tengok saya group Saya group hujung sini. Wrapping kan, macam kita wrap subway kan. Tengok. Ini berapa group? Ini saya baru buat satu group sahaja kan? Satu group saja. Awak semua lupa sudah ke? Lupa sudah macam mana nak tapak apa tu? Syarat untuk yang kena map itu. Okay, let me share with you. Kejap saya buka nota. Tak boleh lupa ini penting ini. Kalau test saya memang suka tanya benda ini. Okay, let me share with you. Mana nota saya? Based on Boolean algebra. Okay, Boolean sudah. Okay, kejap tengah buka PowerPoint. Okay, I want to share my PowerPoint with you. You take a look on the PowerPoint.
Okay, sharing the PowerPoint now. Can you see my PowerPoint, class? Can you see the PowerPoint? We can see the PowerPoint. Okay, good. Now, mari kita lihat ini. Ini syarat yang saya kata. Rules of simplification. Okay, saya ulang rules of simplification yang ini yang saya kata. The first one, groups may not be include any cell containing a zero. Kosong jangan masuk. Yang kedua, group may be horizontal. Ingat, group may be horizontal or vertical but not diagonal. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, awak boleh buat group of 2. Awak boleh buat group of ini satu group, ini satu group menjadi 2 group. Ataupun awak boleh buat group of 4. Tapi group of 3 tak boleh. Group of 5 tak boleh. Sebab dia kena ikut nombor 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Okay. Now, each group should be as large as possible. Buat group sebesar yang mungkin. Macam keadaan tadi. Like this one, you see this one. Saya boleh buat ini satu group mengandungi 4 nombor. Saya boleh buat ini overlapping dia mengandungi 4 nombor. Ini macam saya kata betul, ini betul, betul, tapi dia tidak efektif. Dia akan membuang masa dan juga membuang skip. So ini salah. Kita kena make sure setiap group ini mesti as large as possible. Okay? Now, macam contoh yang ini. Each cell containing 1 must be at least in 1 group. Okay. Ini satu group. Kenapa saya tak boleh buat macam ini? Macam ini. Tengok kelas. Boleh tak saya buat macam ini? Group of 3. Saya tak boleh buat group of 3 sebab saya sudah kata 1, 2, 4, 8. Jadi dalam kes ini apa yang saya boleh buat ialah saya boleh pecahkan dia kepada 2, group of 1 and group of 2. So ini adalah group of 2, ini adalah group of 1. Tapi saya boleh juga group macam ini. Kalau dia sekarang kan tengok 1, 1, 1. Saya boleh buat ini, saya boleh buat macam ini juga. Kalau saya buat macam ini juga, ini lebih baik daripada ini. Ini tidak baik, tapi dia betul. Ini lebih baik sebab as large as possible. Itu yang saya buat. Now, this one as I say overlapping. Boleh overlapping sebab kita nak sebanyak yang mungkin. Ini 4 sebanyak yang mungkin. Ini 4 sebanyak yang mungkin. Ini of course you boleh buat 2, 2, 2. Tapi ini bukan jawapan yang betul sebab dia membazir. Ini you boleh buat, okay, 4 menjadi 1, 4 menjadi 1 lagi. 2 group dengan maksimum 4, 4. So ini yang saya kata, tengok wrapping. Dia buat wrapping macam ini. Boleh. Ini yang boleh kita pakai. Alright? So I hope you clear. Make sure you read this one. The notes that I given to you. Notes kena baca. Kalau you tak baca notes kan, nanti you tak faham. Tak faham, tak boleh jawab. Okay. Now, tengok slide saya sekarang. Tengok whiteboard saya lagi. Mana whiteboard saya pergi? Whiteboard. Where are you? Okay. Now, sekarang. Kalau awak tengok whiteboard ini kan. Tengok whiteboard ini. Okay. Kita kena simplifikan dia. Macam mana simplifikan dia? Okay. Satu ini adalah A, B prime, C prime. Betul? Ini adalah A, B prime, and C. Sebab dia 101. This one adalah A prime, B prime, C prime. Okay, A bar A, bar B, bar C. This one adalah bar A, bar B, and C. Alright? So, macam mana kita nak simplifikan dia? Okay. Ini adalah satu contoh macam sum of product. So, A bar A, bar B, and bar C. Campur bar A, bar B, and C. Campur A, bar B, and bar C. Campur A, bar B, and C.
Now, how can I simplify this one? This is bar A, this is bar A. Any more bar A? No more. So, saya akan gabungkan bar A. Ini bar B, ini bar B. So, bar A and bar B, I take out. Ini tinggal bar C. Campur. This one tinggal C. Okay. Campur. Okay, check here. A and A. Tulis A. Bar B and bar B. Tulis. Tinggal bar C plus C. Now, as I said before, bar C is 0. 0 or 1. 0 or 1. 1. So, tinggal bar A, bar B kali 1. Campur. This one 0 or 1. Bar A and bar B kali 1. So, now the answer is the bar A and bar B. Campur A, bar B. Campur A, bar B. So, adakah saya akan berhenti di sini? Adakah saya berhenti di sini, kelas? Masih boleh simplify tak? Boleh. Okay. So, apa yang saya boleh keluarkan sekarang? Bar B. Barbie. Bar B dengan bar A campur A. Bar A is apa? Apa nilai bar A? 0. 0 plus 1. okay, A adalah 1. So, bar B kali 0 plus 1 is 1. So, what is the answer? Barbie. Bar B. So, bar B ataupun kita boleh tulis dalam bentuk B prime. Ini adalah B prime kelas. Kalau saya tulis macam ini kan, ini kelas, ini sama dengan ini ya. Bar B dengan B prime sama masuk. Faham tak? Faham. Betul. Okay, tengok. Saya harap awak semua kan faham betul-betul Jangan asyik dengan babi saja Ini semua bagi makan babi pula. The whole week 1-2 minggu ini kan saya asyik baca babi kan. Mulut saya pun macam babi sekarang. Okay, so this is how we simplify class. This is how we simplify the kernel map Okay. Yang penting awak kena tahu yang ini kelas ini. 10 ini maksudnya apa? Maksudnya babi and bar C. Kalau 1 di sini ini adalah babi and C. Okay? So ini semua kena tahu baca jangan tak tahu baca. Alright. Ini datang daripada kernel map. Kalau let's say for example I don't do the kernel map macam ini. Katakan saya buat soalan. Saya gunakan F equals to, katakan for example F equals to AB plus A prime. Betapakah kita simplifykan dia? Everyone? Can you Aaron, can you tell me Aaron? How can I simplify this one, Aaron? AB plus A prime. Nampak tak prime ini? Okay, you tengok kan, kalau AB plus A prime, macam mana saya nak buat yang ini Okay, soalan ini agak special. Kalau AB, I cannot do anything, so I copy down. Ini adalah A prime soalan saya kan. But I can create something. You see I want to create something untuk membantu saya. So, benda ini, what should I write? Sepatutnya di sini tak ada benda kan? Tapi I want to create something here sekarang. Jadi mungkin saya boleh tulis A prime. Nampak tak? Sebab kita tahu A prime ialah 1 dengan kosong. 1 darab kosong ialah kosong. Hilang, betul tak? Jadi, kalau saya create A and A prime, tujuan dia adalah saya boleh tak keluarkan A dengan A ini. Tapi A prime dengan A prime akan ada di situ.
So now A I take out, tinggal B campur A prime, A prime. B campur A prime, A prime. Okay. B campur A prime is what? Kosong kan? Kosong darab dot kosong. Kosong dot kosong ialah apa? Kosong dot kosong ialah apa? Bagus. Campur kosong. So, B campur kosong ialah apa? B Satu. campur kosong. Nombor Ha? 1. Satu. Tengok, B campur kosong. B adalah suatu apa tu input dia kan? Apa-apa input sekarang, because you don't know B sekarang satu ke kosong kan? Apa-apa input or kosong. Apa-apa input or false or kosong. Apa jawapannya? Apa-apa input dengan kosong. Apa jawapan dia? Jawapan dia kosong. No. Awak tak boleh kata kosong sebab awak tidak tahu apa ini. Kalau B adalah satu dengan kosong, maka kosong lah kan? Sorry, B campur satu adalah satu kan? Kalau B dia kosong, kosong campur kosong adalah kosong kan? Betul tak? Yes. Tetapi sekarang, do you know what is B? No. No. So, B campur kosong ialah apa? B campur kosong ialah apa? Kalau kita tak tahu nilai B, apa yang kita nak letak di sini? B campur kosong ialah apa? Nampak tak apa? B. Okay. B. Yes, B. Jawapan dia ialah B. B campur kosong adalah B. Sebab awak tidak tahu apa nilai B kan? B mungkin satu, satu campur kosong menghasilkan satu. B mungkin kosong, kosong campur kosong menghasilkan kosong kan? So, A darab B ialah apa? A darab B ialah apa? Again? AB. Yes, AB. Sebab awak tidak AB. tahu apa A, awak tak tahu apa B, maka A darab B ialah AB. So, this is your final circuit. Okay? Tengok dulu, tengok 1 minit dulu yang ini supaya awak boleh digest faham. Tak tahu tanya saya sekarang, ha? Any question? Kalau tak tahu boleh tanya saya. I think the most important part adalah yang ini ya, yang ini awak kena faham. Ramai orang ingat B campur kosong sebab you kena tahu, you don't know what is the value of B kan. Jadi, awak tidak boleh kata angkat macam dulu, 1 campur kosong adalah 1. No. Sebab you don't know what is B. B mungkin 1, B mungkin kosong. Jadi, the best way yang paling selamat adalah kita tulis jawapan dia adalah B. A kali dengan B. Okay, anything you want to ask me, class? Anything? Doktor. Sila. Yang A tu double A ke triple A yang atas tu? You mean yang ini ke? Macam saya lukiskan ini ke? Ya, doktor. Ini adalah A prime, A prime. Ini adalah A prime dengan A prime. Okay, kenapa saya mau letak A prime ini? Soalan ialah A prime, betul tak? Yes. Soalan A prime kan? Ini soalan A prime kan, betul tak? Betul. Tapi sebab saya nak keluarkan A ini, saya tak boleh keluarkan A prime. A prime tidak sama kan? Jadi kita kena create something ini kan? Kita kena create ini. Sebab apabila A kali A prime, kita tahu dia mesti akan menghasilkan kosong kan? Yes. Betul tak?
A kali dengan A prime akan menghasilkan kosong. A kalau 1, A prime kosong, 1 tolak kosong, 1 tolak kosong akan jadi kosong. So ini dihasilkan semata-mata untuk membantu kita keluarkan ini, A ini. Kalau awak tidak ada ini, awak tak dapat keluarkan A. Okay? So bila ini A keluar, maka tinggallah A prime dengan A prime. Tinggal A prime dengan A prime dia. So that's why awak kena tahu, kadang kalau awak nak keluarkan something, tapi kalau tak cukup benda kan, awak kena create dia. Kena create satu benda yang baru. Okay? Have you copy down this one? Maybe you want to practice more, you can copy down this one dan practice di rumah nanti. Hello, ada orang dengar saya cakap ke? Ada Ah. Ada. dah kopi doktor dah kopi. Boleh pergi ni boleh saya pergi. kopi. Ya, dengan kopi. Sila kopi sila kopi. Tak bagus macam ini. Macamlah saya cakap dengan seorang. Dalam rumah saya duduk seorang kan. Lepas tu cakap pula dengan seorang. Pelik sangat. Macam otak ini kurang siuman tak? Alright. So boleh saya sambung? Boleh doktor. Boleh doktor. Ada orang masih kopi lagi ke ataupun saya boleh sambung? Tak ada Okay, saya sambung Saya sambung sikit lagi So the last one that I'm going to share with you is logic gap. I ask you also to practice the logic gap, betul? Logic gaps. Jadi semua jenis gap itu kena faham So you still remember what you call this one? What you call this one? Inverter or Yes. not? Interpreter. Interpreter? Apa itu interpreter? Inverter lah, bukan interpreter. Inverter. Kalau inverter, input 1, output apa? 0. Yes. Kalau input kosong, output apa? 1. 1. Kena ingat. Okay, apa maksudnya gate ini? Ini gate apa kelas? Katakan 2 input. Ini N. gate apa? AND gate. This is AND gate. Ini gate apa? 2 input. OR gate. OR gate. Alright, now. Katakan sekarang saya buat soalan ini semua orang buat di rumah masing-masing Okay, you beritahu saya apa nilai dia Okay, kelas. Cuba awak cari, beritahu saya apa output ini. Semua orang cuba. Betiana, ada ke Betiana? Muhammad Ashraf, Muhammad Nazmi. Muhammad Ashraf bin Muhammad Nazmi ada? Muhammad Hafiz Shah bin Iskandar. Anissa Muhammad Adib Abdullah. Anissa. You all buat sambil buat saya panggil nama, saya nak ambil attendance Nurul Khatimah. Grace Pan. Muhammad Fazri. Nurul Fazira. Daya Nurul Fazira.
Nasfriza Akma. Nasfriza Amma. Scarlett. Eric. Eric Song. Dayan. Dayan Umi. Halo, kamu orang ada ke? Halo? Hello. Oh, ada di sini ke? Kenapa tak ada orang reply saya? Peliknya. Sebab tak hadir Halo, doktor. halo. Nama saya belum kita sebut. Oh, okay. Melissa Isabel. Melissa. Andy Chua. Andy Chua. Muhammad Syarul. Yes, doktor. Yeah. Elton Joel. Syarul. Syarul Amar. Syarul Amar. Tadi kata ada, sekarang hilang. Syarul Amar. Syarul Akmal bin Hasan. Encik Hasan ada? Syarul Amar? Tak ada. Doktor, yang jawab tadi tu Andy. Dia jawab akhir sikit. Yang jawab tu Andy kan? Ya, waktu nama Andy ada, Syarul. Andy? Andy? Dia type doktor. Ya, doktor. Alright. Flabbing, are you here, Flabbing? Flabbing? Amirul Fahim? Tak ada. Gracelina Kumpau? Tak ada. Dua ramai tak ada. Karizato SPE. Muhammad Firdaus, Daus Ramli. Hadir doktor. Okay, I know Fizani. Law Leong Kai. Ada doktor. Liana Madiza. Tak ada. Simon Manggau ada? Tak ada. Arif sudah bangun? Alright. Hani Azima. Ada, doktor. Danny ada? Danny? Nuring ada? Nuriwati? Nuriwati ada? Doktor, nama saya ni. Tan Chia Chung ada, Nuriwati tak ada. Zatika ada? Here, doktor. Here. Aaron? Jeremy? Tak ada. Ada? Ketiga ada doktor. Jeremy ada ke Jeremy? Ada. Ketiga ada. 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 Jeremy ada tak? Ada.
Kacau lah ada ni. Ada. Jeremy cek dah. Jeremy tak ada. Okay, Onyo ada. Onyo. Ada. Alright. Saya. Okay, Karani. Kalau ada sebut ada, Karani. Aida Ridiani. Ada, doktor. Alright. Nur Syafika. Al-Kharismi. Here, doctor. Anisha Masara. Tak ada. Winnie Mabia. Tak ada. Hashini. Tak ada. Nofikri. Ada, doktor. Okay. Syafrifuddin. Fikri, kamu jangan ponteng ya. Sudah 4 jam hilang ya. Syarifuddin. Ya, doktor. Syarifuddin ada? Tak ada. Nozulika. Yes, doktor. Alright. Adam Daniel. Ya, doktor. Okay. Muaz bin Hasanuddin. Yes, doktor. Eza. Tak ada. Camping masih buat bisnes lagi. Dia menolong ibu. Sabing ada? Sabing? Yes, doktor. Okay. Ifan Rushaidi. No. Jocelyn. No. Fazenda. No. Simpan. Wah, ramai yang tak ada. Saya tengah berusaha supaya ramai orang ponteng kan. Ponteng, lepas tu kan dia tak boleh masuk exam. Jimat kerja saya. Wah, begitu ramai tak datang. Terus kekalkan. Kalau rasa Doktor. beban. Ya, siapa? Taran. Ada orang chat dalam tu. Hah? Ada orang chat. Ada orang chat di dalam. Okey, siapa chat? Doktor, nama saya ada tak? Telinga kau ada tak telinga kau? Sepi ada. Tadi kau kata ada. Saya nampak nama awak tapi awak memang sudah hilang 4 jam Okey. Saya doktor Irfan. Ifan Rushaidi. Okay, let me check. Itu nasib baik saya ada 2 biji laptop. Kalau tak macam mana nak kerja dengan kamu orang ini. Okay, Ifan Rushaidi ada. SPIEE ada. Okay, siapa lagi yang saya tak semak nanti? Astaga, siapa ni Astaga ni? Nofikri. Fikri, tengok nama kau titik tak? Okay, tak ada. Alright. Simpan dulu. Jangan tak datang kelas. Walaupun saya sangat sayang kamu orang kan, saya ingin sangat nak jumpa kamu orang semasa depan kan, tapi saya tak mau melalui cara ini tapi kalau you paksa saya juga buat cara macam ini kan, why not? Happy juga kan, boleh jumpa kamu lagi. Macam Terence kan, saya suka Terence kan. Kalau boleh Terence tinggal bersama saya lagi sekarang 1 semester. Alright, tengok sini. Nampak tak whiteboard saya? Nampak. Nampak. This is the S This is the S. Bila S melalui inverter ini, dia akan jadi S bar. This is Y. Y, dan ini S buat sharing input melalui engage SY. Betul? So SY bila keluar bersama dengan S bar melalui objek ini, maka kita dapat S bar tambah S campur SY. Okey. Dalam kes ini, sekarang tengok ini. Kalau S bar campur dengan SY, boleh tak saya mudahkan dia, simplifykan dia? Can I simplify this one? Okay, keadaan macam tadi.
S bar di sini tak ada S bar kan? Tapi sini ada S, maka I have to create something macam tadi. S dengan S bar. Bila S dengan S bar, dia akan hilang sendiri kan? Campur S, Y. So sekarang sini ada S, sini ada S. I take out the S, S bar, campur Y. S bar kosong, darab kosong, campur Y. Saya nak sini ya. S kosong dot kosong ialah berapa? Kosong kan? Kosong campur Y. Kosong campur Y ialah apa? Y. Y. Maka after you simplify this one, you akan dapat SY sahaja. Ini jawapan akhir awak. Maknanya circuit ini kan bukan circuit yang paling mudah. Dia masih boleh kita mudahkan sehingga kita dapat SY ini. Sehingga kita dapat SY ini. Alright. Okay, saya ubah sedikit soalan. Okay, the last question for this morning. Kalau sekarang S dengan Y, S punya output adalah kosong, Y punya output juga kosong. Okay, S kosong, Y kosong, apa output ini? Kalau S kosong, Y kosong, apa output ini? Bar X, bar Y. Apa bar X, bar Y? Kalau yang masuk sini, equal to not 0 campur 0 kali dengan 0. Not 0 is 1. 1 campur 0 kali 0. 0. 1 campur 0. 1. Betul. 1. Ini output dia 1. Okay. Ini kalau S kosong, Y kosong. Okay. So far, I think I have revised with you the preparation for your coming test. So please be prepared. Soalan dia lebih kurang tahap macam ini. Do you have any question you want to ask me? Do you want to have this or not? Perlu ke? Perlu tak? Kalau perlu baru saya bagi. Perlu, Doktor. Okay. So I give you this one. Ayah, salah lagi. Okay, ini adalah whiteboard. Whiteboard hari ini 10.24. Untuk nanti saya share. Okay. Kejap, saya terus share. Kalau tak, nanti saya takut saya lupa lagi. Okay, saya sudah share. Nanti you tengok terima ke tak terima. Sudah terima ke semua? Yes, Doktor. Sudah. Sudah, Doktor. Sudah. Ada. Yes. Ada, Doktor. Saya nak bagi Jennifer session 1.
Section 1 punya markah. So saya bagi awak punya markah PB di sini kan. Sila tengok kod pelajar dia sekali, ha. Tengok kod pelajar dia juga. Alright. So on your video everyone. Okay, so saya rasakan itu sahaja untuk ulang kaji kita pada hari ini, ha. Sempena hari Sabtu yang penuh keceriaan ini, ha. Jadi, siapa orang gelap ini ya? Aquarius me. Awak hidup dalam kegelapan ke? Kesian betul. Student saya semua kongsi gelap Cina ni. Muka Asfa ini menakutkan saya. Kamu tak pakai baju. Nanti Nori nampak. Saya letak macam ini, Doktor. Kalau kamu suka Nori, bagi tahu Nori saja. Jangan sengaja nak buat depan sini. Nanti kan awak punya perempuan 4 orang, lebih 4 orang nanti. Alright. So class, do you have any question you want to ask me? Ada tutup mulut kau. Tengok line dia lagging lagi. Tengok line dia. Okay, class. So please make sure you revise. Okay, you revise for your coming test 1. Remember 15 markah. If you can score full marks 15 markah, right? I do believe ramai yang akan lulus dengan baik sebab quiz saya tak risau. Quiz sikit markah sahaja. Assignment awak boleh buat di rumah. Cuma test ini sahaja yang kita buat. And then one more thing. Test ini akan berjalan selama dalam masa setengah jam. Dalam setengah jam. Sebab soalan saya kurangkan sudah. Mula-mula I'm planning for 45 minutes. Tapi sekarang saya rasa saya buat setengah jam cukup. So setengah jam ini lepas tu automatik dia akan off-kan. Automatik dia akan off-kan. Jadi awak kena ambil kertas, awak kena ambil pen, jawab di atas kertas, kemudian klik jawapan di dalam Google Form saya. Okay, itu baru cepat. Alright. So ingat step pertama tulis nama, nombor pendaftaran dan kod pelajar. Get ready the paper, the pen, and then calculate your answer. Maybe you need to draw the truth table also. Sudah bocor satu soalan pun. Okay. Nah, lukis truth table juga. Lepas tu tikkan jawab soalan-soalan saya dalam Google Form dan hantar. Ingat, setengah jam sahaja dia akan off-kan. Bila saya klik off-kan, memang tak ada hantar. Dah kosong. Alright. So, lastly, any question from you all? One more question from you all? One last question. Any question? Terang, awak kerja hari ini ke, Terang? Cuti, Doktor. Cuti. Ini mesti atas katil lagi. Tengok bunyi dia, tengok suara dia tahu atas katil. Tak ada, Doktor. Semalam saya pun sangat-sangat mengantuk. Lepas balik dari exercise kan lagi mengantuk. Memang tak tahan. Friday night kan, hoi. Sampai hujan pun saya tak tahu hari hujan semalam. Okay. So, Daus, please, after you upload the video, right, send me the link so that I can share with another group. Jadi, saya mewakili kumpulan session 2 mengucapkan terima kasih dulu kepada Firdaus yang kita cintai kerana menyediakan YouTube video untuk membantu mereka dalam test akan datang. Kalau nanti mereka ramai yang luluskan, Daus dapat bangga pahala nanti. Dia free service, Doktor. Free service. But my service you need to pay me. Service free pun kena ada orang yang cakap. Kalau orang semua tak cakap kan macam mana free service. Okay. Alright. So I think that's all for today. Thank you. Enjoy your Saturday. But make sure study. Itu sahaja. Terima kasih semua. Goodbye everyone. Thank you. Bye, Doktor. Terima kasih. Bye, Doktor.